Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Thumma atayna Musal kitab tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli syai' wa hudan wa rahmah la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Sadaqallahul azim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus. Fattabi'uh, maka hendaklah kamu menurutnya. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dengan yang demikian itulah diperintahkan kepada kamu supaya kamu bertakwa. Summa atayna Musal kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli syai'. Kemudian ketahuilah pula bahawa kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan kemuliaan dan nikmat kami kepada orang yang telah berbuat baik, yang menjalankan ajaran kitab itu. Wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, dan hidayat untuk menerangkan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi petunjuk dan rahmat supaya mereka beriman kepada pertemuan dengan Tuhan mereka pada hari akhirat kelak. Ayat sebelum ini kita membicarakan tentang dua perkara utama, dua bidang utama di dalam kehidupan manusia, iaitu halal haram pada makanan. Telah dijelaskan dahulu, manusia boleh menikmati apa yang disediakan oleh Allah di dalam bumi ini. Tolaklah beberapa perkara yang berbahaya kepada kesihatannya. Tolaklah bangkai tak boleh, darah yang mengalir itu tak boleh dimakan, tak boleh. Kemudiannya binatang yang disembelih tidak atas nama Allah tak boleh dimakan. Lain-lain. Tengoklah pula di dalam hadis menyatakan kuku panjang itu tak boleh. Jadi manusia tidak seharusnya menciptakan makanan mereka di luar daripada bahan-bahan yang diizin Allah Subhanahu wa taala. Lahmul khinzir antaranya. Kemudian bicara pula tentang asas-asas hidup dalam masyarakat ini. Jangan mensyirikkan Allah, berbuat baik kepada ibu bapa, jangan khianatkan anak-anak, jangan sekat rezeki mereka. Hiduplah dalam dunia ni baik-baik. Anak-anak, kedatangan anak-anak tidak untuk merebutkan rezeki ibu bapa. Rezeki ibu bapa telah ditetap oleh Allah, rezeki anak-anak juga ditetap oleh Allah. Lebih jauh daripada itu lagi, orang yang berada dalam generasi ini jangan khianat kepada generasi akan datang. Simpan bahan-bahan ini untuk mereka supaya sama-sama dapat nikmati. Jangan dihabiskan untuk kita semua rezeki yang ada, bahan-bahan semula jadi yang ada, tanpa ditinggalkan kepada mereka. Ini satu kesilapan. Kemudian pula jangan berakhlak keji, la taqrabul fawahish, yang lahir dan yang batin. Kemudiannya banyak lagi dicakapnya sukatan, timbangan, jual beli, sewa menyewa, gadaian dan sebagainya. Ini mesti disempurnakan. Bercakap juga mesti adil.
adil. Apa yang dikatakan untuk orang lain, itu juga yang dikatakan kepada diri sendiri. Wa anna hadza, datang pula ayat, wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah dia jalanku yang lurus. Inilah dia, yakni merujuk kepada peraturan-peraturan yang disebut dahulu, yang disebut ke undang-undang dahulu. Ini siratal mustaqim. Bertemulah kita dengan apa yang kita baca dalam sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sekarang dah ditunjuklah jalan yang lurus. Jangan tinggal jalan ini. Ini jalan yang lurus namanya ni. Bila disebut jalan ini yang lurus, sifat anna hadza, sesungguhnya ini jalanku, yakni jalan Allah yang lurus. Adakah jalan yang tidak lurus? Ada jalan yang tidak lurus. Jalan yang tidak lurus yakni bukan jalan Allah. Bukan jalan Allah. Jalan timur, jalan di barat, jalan ini bukan jalan Allah. Oleh kerana itu, jika manusia inginkan bersatu padu, ikutilah jalan Allah. Jika ingin manusia cintakan keamanan dan kebahagiaan, ikutlah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini bila bicara tentang hak manusia untuk hidup di sini, detail perkaranya. Ada perkara yang salah tetap salah, ada yang salah tapi dimaafkan sikit-sikit apabila dibuat manusia dibekalkan nafsu, begitulah. Tetapi garisannya tetap. Ada garisan lain daripada garisan Allah, jauhilah garisan itu. Mengapa? Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kamu menurut jalan-jalan. As-subul, jawab jalan-jalan, jamak kepada sabil. Maknanya jalan yang sesat ini subul, banyak jalannya, banyak. Jadi kalau begitu, tinggal, jangan ikut siratal mustaqim. Terang di dalam Quran membicarakan perkara yang halal dan haram dalam masyarakat. Tinggal jalan yang lain. Mengapa? Fatafarraqa bikum an sabilih, kerana dia boleh mencerai-beraikan kamu daripada jalannya. Ayat ini merangsang, mendorong manusia supaya bersatu padu di atas jalan Allah. Ayat inilah yang sepatutnya dia baca. Dia baca apabila kita ingin menegakkan perpaduan dalam masyarakat. Di samping wa'tasimu bihablillah jami'an, betul juga ayat itu pun. Tapi wa anna hadza sirati mustaqima, supaya dia lebih luas. Ini merujuk kepada apa yang telah dibicarakan sebelum ini. Bertolak daripada ayat wa anna hadza sirati mustaqima, dia akan merujuk kepada semua peraturan-peraturan yang disebut sebelum ini. Jadi untuk merangsang masyarakat, mengajak masyarakat supaya bersatu padu, terutama sekali masyarakat Islam. Inilah dia ayat yang kita boleh tunjuk terus apakah asas-asas perpaduan yang harus kita bina di atasnya. Kita jadikannya ni tauhid, tolak syirik, jadikannya berbuat baik kepada ibu bapa, jadikannya jangan bunuh anak-anak, beri rezeki kepada mereka, jangan berebut rezeki dengan anak-anak. Generasi sebelum, generasi kemudian, hendaklah ada sama menyambung antara satu dengan lain. Sirati mustaqimah fattabi'uhu, ikutlah ni. Bukan jalan semata-mata dikemukakan jalan, manusia suka terima, tak suka tolak. La, fattabi'uhu, ikut. Wala tattabi'us subul, tak cukup lagi dengan mengajak supaya ikut jalan ini, dicakapnya pula jangan ikut jalan berata-rata. Banyak jalan. Ini garisan tetap. Ini garisan tetap di dalam masyarakat. Ada garisan yang tidak tetap. Garisan yang ikut angin, ikut gelombang, ikut zaman. Zaman ke barat, zaman ke timur. Tafarraqa bikum an sabili, boleh memecah belahkan kamu. Ikut Islam tetap sampai kiamat. Ikut Islam. Jadi dengan itu manusia, matlamat hukum Islam ni sebenarnya untuk memelihara perpaduan mereka, bukan untuk memecah belahkan. Salahlah jika manusia kembali kepada Islam, maka di sana pula berpecah belah antara satu dengan lain. Sama-sama nak bercakap Islam, tapi dia antara satu dengan lain tak ada tempat untuk nak bertemu padanya. Jadi kalau begitu adalah silap padanya, ada sesuatu yang tak kena padanya. Sebab Islam yang dicakapkan itu tidak pernah mengajak manusia untuk berkelahi antara satu dengan lain. Titiknya ialah untuk mencari kebahagiaan kepada manusia. Pokoknya di situ. Jadi kalau begitu nampaknya ruangnya masih besar dan lebar dalam pertemuan Islam ini. Di mana juga boleh wujudkan perpaduan, di sana ada jalan Islam. Islam beri jalannya. Anda ingin mencari jalan perpaduan dalam masalah ekonomi, Islam menyediakan asas-asas dalam ekonomi yang tak patut kita berkrisis.
berpecah belah padanya. Ingin kita beribadat memakmurkan masjid, ada titik perpaduan padanya. Perpaduan padanya ialah tauhid, tolak syirik. Tolak syirik. Syirik tidak dikehendaki. Rugikah manusia kita tolak syirik? Kuasa-kuasa kecil kita ambil kuasa-kuasa besar. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa yang rugi. Untung sama untung, menang sama menang, tak kalah tak ada. Tak ada kalah, menang, kalah tak ada. Kalah tak ada. Inilah Islam tawar. Jalan-jalan selain daripada Islam, dia akan bertemu di sana sama ada kalah ataupun menang. Kalah ataupun menang. Kalau menang, alhamdulillah. Kalah, dia akan buat masalah dalam masyarakat. Perpaduan Islam tidak menang-menang. Menang-menang. Jadi tak ada siapa yang merasa dia ni tertolak dalam masyarakat. Fatafarraqa bikum an sabili, kan nanti pulaknya kamu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Sebenarnya bila kita bercakap soal bercerai-berai ni, bercerai-berai dalam masyarakat kita, sebanyak mana masalah yang manusia tidak boleh bertemu padanya, dalam Islam ada jalan. Mengapa kita bila berbicara tentang perkara Islam, perkara ibadat misalnya, kita boleh berbagi kepada banyak orang, banyak kumpulan, bercakap saja pasal mazhab. Mazhab seolah-olahnya kita ni takut pada mazhab ni, takut berpecah belah. Sebenarnya mazhab tidak bawa pecah belah. Kita yang tak faham. Kita tak faham. Kita ingat mazhab ni benda yang ada dalam poket kita ni, tak boleh orang usik. Bila usik kena mesti perang dengan mereka. Berperang pasal mazhab. Perang pasal mazhab ini, tak ada siapa pun nak perang. Pengasas mazhab, dia mengajarkan manusia ini supaya bersatu padu di atas asas-asas yang digarapkan olehnya. Jadi oleh kerana itu, mengapa bila ambil mazhab itu, maka kita jadi ta'assub. Ambil mazhab. Inilah perkara yang kita anggapnya salah faham dalam memanfaatkan ilmu yang ditinggal oleh para ulama sebelum kita. Para ulama kita meninggalkan ilmu yang mereka tinggalkan itu untuk faedah, untuk memberi faedah kepada kita. Sebagaimana ubat yang ditinggal, ubat-ubat yang ada satu penyakit tapi kadang-kadang tak sesuai dengan ubat A. Kita perlu memilih A, B dan lain-lain lagi. Jadi dalam agama pun demikian. Jika kita dalam masalah dalam agama ni kita katakan ada khilafnya, di sana ada pula peraturan. Tak boleh pula pakai tukar saja ubat ni, hari ni ubat ni, besok tukar, asyik tukar saja. Ini pun berbahaya juga. Orang yang tidak tahu tentang hal ubat, jangan bermain dengan ubat, boleh mendatangkan bahaya. Hanya orang yang tahu saja. Ada pakar bagi ubat, doktor, pakar ubat, dia tahu. Pakar-pakar agama juga, dia tahu perkara ini. Jadi oleh kerana itu, yang tidak mempunyai kefahaman, mereka dilarang sebenarnya bermain dengan soal-soal khilafiyah. Fatafarraqa bikum an sabili zalikum wassakum bihi, itu adalah diperintah kamu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Matlamatnya supaya kamu bertakwa. Perintah Tuhan ini supaya bukannya kamu menjadi samsing dalam hidup ini, supaya kamu bertakwa. Summa ataina Musa al-kitaba, kemudian kami berikan pula kepada Nabi Musa al-kitab. Al-kitab di sini ialah Taurat. Tamaman untuk menyempurnakan kemuliaan dan nikmat kami, alallazi ahsana, kepada orang yang telah berbuat baik, wa tafsilan likulli syai', dan mendetailkan bagi semua perkara. Kemudiannya diturunkan pula kitab kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam diberi kepadanya kitab Taurat. Kitab Taurat ini menyatakan matlamatnya. Matlamatnya ialah satu risalah, satu perutusan yang sempurna kepada para muhsinin. Muhsinin ini lawan baginya zalimi, orang yang zalim. Muhsinin, orang yang berbuat baik dan lebih sikit daripada sempadan kebaikan itu. Macam juga kita buat ihsan kepada ibu bapa. Kepada ibu bapa yang disuruh wabil walidaini ihsanah, adalah buat baik kepada ibu bapa. Berbuat baik bukan saja beri secukupnya, tak ada cukupnya RM3, tapi mesti lebih daripada itu baru ihsan. Beri secukupnya tidak ihsan lagi, ihsan lebih daripada yang diperlukan. Risalah Nabi Musa alaihissalam ini memerlukan orang yang sedia berbuat sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik makna lebih daripada keperluan seorang dirinya, keluarganya, kaum kerabatnya. Lebih daripada itu untuk umum masyarakat. Kitab
Taurat yang diturunkan kepada manusia tujuannya untuk diambil faedah oleh para muhsinin, orang yang sedia melakukan ihsan, orang yang ingin mencari makan, cari makan untuk hidup pagi dan petang, cukuplah. Yang ni cukup makan. Namanya risalah langit sebenarnya memerlukan orang yang mempunyai matlamat yang lebih jauh, wawasan yang tinggi, bukan untuk membina diri, bukan untuk membina keluarga, tetapi membina masyarakat dan negaranya. Jadi dengan itu orang ni namanya muhsinin. Muhsinin ini bila wujud dalam masyarakat dia dihormati, sebab dia tidak fikir diri dia. Muhsinin bila berada dalam masyarakat, dia bukan saja diterima dan dihormati, tetapi perlulah kerja-kerjanya itu lebih luas, meliputi diri, meliputi masyarakatnya dan orang luar. Itu namanya ahsana wa tafsilan likulli syai'in, dan mendetailkan bagi semua perkara detail. Jadi Islam datang, Islam kitab suci yang diturunkan daripada langit, tidak hanya berbicara pasal separuh-separuh saja. Dia bercakap pasal apa? Pasal hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Dia bercakap juga pasal hal mati, dia bercakap pasal hal dunia, bercakap juga pasal hal akhirat. Dia bercakap semua perkara, bercakap dengan akal, dia bercakap juga hal-hal yang berkaitan dengan perasaan. Jadi dengan itu tafsil bagi semua perkara, bukan hanya bercakap pasal halal haram saja, tetapi mengambil kira kehidupan manusia secara umum dan syumul. Wa hudan wa rahmah, dan hidayat serta rahmah, la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, supaya manusia beriman dengan pertemuan Tuhan mereka pada hari akhirat kelak. Jadi matlamat agama ini jelas, iaitulah beriman kepada bertemu dengan Allah pada suatu hari nanti. Manusia ini boleh jadi sesat bila dia lupakan kepada pertemuan dengan Allah. Hidup ini dikiranya dunia saja, tahu keuntungan seberapa banyak, fikirkan mati langsung tidak ada. Ini punca bagi penyelewengan, kesesatan. Dunia untuk dunia, Islam mahu dunia untuk dunia dan akhirat. Jadi dengan itu Quran dalam ayat ini disebutnya liqa'i rabbihim, bertemu dengan Tuhan. Semua orang akan bertemu dengan Tuhan. Tak ada kata kita akan terlepas, kita akan bertemu, kita akan ditanya dan nanti akan dibalas sama ada baik ataupun buruk. Itulah risalah Nabi Isa, dan itulah juga risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya, wa hadza kitabun anzalnahu.